Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Dulatin Aina binti Muhammad Syauqi. Saya daripada kelas DPH 3B. Jadi saya nak terangkan tentang pendahuluan bagi tajuk penangguhan haid semasa umrah dan haji. Okey, apa itu haid? Haid atau datang bulan merujuk kepada satu fisiologi tetap dan teratur yang dialami oleh perempuan yang berada dalam lingkungan umur yang berupaya untuk mengandung. Semasa kedatangan haid, seorang perempuan akan kehilangan darah. Tempoh pembiakan seorang perempuan dicirikan dengan perubahan ritma pada rembesan hormon yang diperlukan untuk pembiakan. Corak ritma ini dikenali sebagai kitaran haid. Justru itu, nasihat kami laksanakanlah haji mengikut apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW seperti dalam sabdaannya, "Khudhu anni manasikakum." Maksudnya, ambillah daripadaku ibadah haji kalian. Riwayat An-Nasa'i. Haid dan nifas pada ketika hari Arafah tidak merosakkan dan menjejaskan ibadah haji. Hal ini kerana haid dan nifas tidak termasuk dalam perkara yang ditegah dan halangan dalam berihram. Oleh itu, perempuan yang didatangi haid pada ketika hari Arafah hendaklah menyempurnakan wukuf dan amalan-amalan haji yang lain baginya, selain daripada ibadah tawaf dan sa'i. Ini kerana kedua-dua ibadah tersebut bergantung kepada syarat suci daripada hadas untuk melaksanakannya. Jika sekiranya perempuan tersebut telah suci, maka hendaklah dia mandi wajib. Kemudian selepas daripada itu, hendaklah dia menyempurnakan tawaf dan sa'i yang ditangguhkan sebelumnya. Namun begitu, jika sekiranya sucinya datang lewat dan dia risau terlepas rombongan pulang, maka dibolehkan baginya untuk melaksanakan tawaf dan sa'i dengan disertakan dengan bayaran dam, iaitu denda, seekor unta, bersandarkan kepada pandangan para ulama mazhab Hanafi. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dulatin Aina binti Muhammad Syauqi. Saya daripada kelas DPH 3B. Okay, saya nak ceritakan tentang definisi haid. Haid ni adalah keluarnya darah dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu. Haid ni juga dikenali sebagai menstruasi. Haid yang berlaku adalah berbeza dari wanita dengan wanita yang lain. Haid ni adalah sesuatu yang terjadi apabila badan anda cukup matang untuk hamil. Okey, dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah menjelaskan bahawa haid adalah darah yang terlepas dari rahim wanita yang sihat dari penyakit dan sudah bukan anak kecil lagi. Haid ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita atau tepatnya dari dalam rahim wanita, bukan kerana kelahiran atau kerana sakit selama waktu-waktu tertentu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamira binti Roswi. Saya daripada kelas DPH 3B. Saya ingin membentangkan tentang dalil penangguhan haid semasa haji dan umrah. Haid dan nifas sebenarnya tidak termasuk dalam perkara yang ditegah dan halangan dalam berihram. Justru itu, ia tidak menjadikan ibadah haji bagi perempuan tersebut rosak atau terbatal. Oleh itu, perempuan tersebut hendaklah terus melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah dan menyempurnakan semua amalan-amalan haji baginya selain daripada ibadah tawaf dan sa'i sahaja. Hal ini kerana ibadah sa'i tidak dilakukan kecuali selepas daripada selesai melaksanakan tawaf. Manakala ibadah tawaf pula, syarat baginya adalah suci daripada hadas kecil dan hadas. Oleh itu, apabila perempuan tersebut telah suci daripada haid dan nifas, maka dia hendaklah mandi wajib. Maka dia perlulah menyempurnakan ibadah tawaf dan sa'i yang dia tangguhkan sebelum itu. Walau bagaimanapun, jika sekiranya sucinya itu datang lewat dan dalam masa yang sama, jika dia menunggu sehingga suci akan menyebabkan dia terlepas rombongan pulang atau tiket penerbangannya, maka dia dibolehkan baginya untuk melakukan tawaf dan sa'i. Tapi dalam keadaan demikian, dia dikenakan dam ataupun denda seekor unta dengan mengambil
pandangan para ulama mazhab Hanafi. Justru itu, nasihat kami, laksanakanlah haji mengikut apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW seperti dalam sabdaannya. Maksudnya, ambillah daripadaku ibadah haji beliau. Hadis riwayat Al-Nasa'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nolaili Idiani binti Ismail. Saya daripada kelas DPSU 3A. Di sini saya akan menerangkan mengenai hukum mengambil pil pencegah. Wanita yang berada dalam keadaan haid dibolehkan melaksanakan perbuatan haji selain daripada melakukan tawaf di Baitullah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah yang bermaksud, kamu lakukanlah sebagaimana yang dilaksanakan oleh orang-orang yang mengerjakan haji, kecuali janganlah kamu bertawaf di Baitullah sehingga kamu suci. Kata Imam Malik, yang demikian itu bukanlah suatu perkara yang tepat mengulas kenyataan itu. Imam Ibn Rushd berkata, Imam Malik memakruhkan perbuatan itu kerana takutkan wanita berkenaan memasukkan sesuatu yang dapat memberikan mudarat ke dalam tubuh badannya sendiri. Selepas meneliti beberapa pendapat fuqaha, kami membuat kesimpulan hukum jemaah haji wanita menggunakan pil pencegah haid adalah harus. Kami juga menyatakan beberapa perkara yang perlu diteliti seperti mendapatkan nasihat daripada pakar perubatan. Sekiranya penggunaan pil pencegah haid mendatangkan kemudaratan kepada penggunanya, maka ia perlu dielakkan. Sekiranya seorang wanita tidak menggunakan pil pencegah haid, lalu dia menunggu tempoh bersuci dalam keadaan negaranya jauh dan mahram atau suaminya tidak dapat menunggu bersamanya, maka dibolehkan untuk dirinya menggunakan pil tersebut. Seterusnya saya akan berikan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang tempoh berlakunya haid. Proses haid adalah proses yang akan membuang keluar darah mukus dan sel-sel yang sudah mati. Proses ini berlaku dalam tempoh yang agak tetap daripada masa akhir balik sehinggalah menepus putus haid, kecuali semasa mengandung dan penyusuan. Proses haid bermula daripada umur 12 atau 13 tahun, tetapi kadang-kadang seawal 10 tahun dan selewat-lewatnya 16 tahun. Permulaan haid banyak tergantung kepada beberapa faktor seperti kaum, genetik, suhu persekitaran dan permakanan. Putus haid berlaku pada purata umur 47 tahun, jurat umur antara 45 hingga 55 tahun. Purata tempoh kitaran haid bagi wanita kitaran haid bagi wanita biasa ialah 28 hari. Purata haid ialah 6.6 hari. Manakala pada umur 21 tahun, purata tempoh haid menjadi 6 hari. Sehinggalah mencapai tahap putus haid. Sekian itu sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan mengenai cara penangguhan haid semasa umrah dan haji. Mengambil pil tangguh haid. Cara pengambilan. Sesiapa yang mengambil pil perancang sememangnya sedia maklum bahawa mereka perlu mengambil pil 1 biji sehari selama 21 hari. Jika satu paket mengandungi 21 biji, bagi pil jenama seperti DOT, Yasmin, Menulet, Mercilon, Maravilon, Genera, atau perlu mengambil pil sebiji sehari selama 24 hari bagi pil jenama Yas. Pengambilan pil terus-menerus ini boleh dilakukan berterusan selama 3 hingga 5 paket berturut-turut. Lazimnya, wanita akan berada di Mekah lebih kurang 2 minggu bagi yang mengerjakan umrah, disadangkan ambil 2 paket sahaja. Pengambilan bagi jemaah haji. Bagi jemaah yang akan berada di Mekah dan Madinah selama 30 hingga 45 hari untuk mengerjakan haji,
Dicadangkan pil tersebut perlu diambil dalam 4 atau 5 paket. Bagi sesiapa yang menginginkan kaedah pil perancang kehamilan gabungan ini sebagai cara menangguhkan haid, disyorkan agar pil ini dapat diambil lebih awal beberapa bulan sebelum bertolak untuk mengerjakan umrah atau haji. Tujuannya adalah untuk memberikan kesan yang lebih efektif. Ketika mengambil pil ini, dinding rahim akan terus menebal, tetapi ovulasi tidak akan berlaku. Jika mahu menggunakan pil progesteron sahaja, jika tidak mahu menggunakan pil perancang di atas, kaedah lain adalah menggunakan hormon progesteron sahaja. Kesan sampingan apabila mengambil pil tangguh haid. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan terdapat beberapa kesan sampingan ketika mengambil pil ini. Kesan sampingannya adalah mual dan loya, pendarahan yang sedikit yang tidak menentu pada awalnya, iaitu rectal bleeding dan kembung perut bloating. Akan tetapi, bukan semua orang akan mengalami kesan sampingan ini. Selepas berhenti mengambil pil nortestosteron ini, haid akan datang dalam masa 2 hingga 3 hari. Perlu diingatkan di sini bahawa haid turun selepas ditahan untuk beberapa minggu akan lebih banyak dari biasa. Kesimpulannya, disyorkan bahawa jemaah wanita berjumpa dengan doktor untuk maklumat lanjut bagi melewatkan haid tersebut. Penggunaan hormon-hormon tidak 100% menjamin haid dapat ditangguhkan sehingga kembali ke Malaysia kerana masalah rectal bleeding. Agak sukar dibendung kerana dinding rahim yang terlalu tebal tetapkan luruh. Tambahan pula, jika selalu terlupa atau tidak mengikut waktu mengambilnya, maka pendarahan boleh terjadi. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai aturan haid semasa haji dan umrah. Beberapa pilihan boleh diambil oleh jemaah haji wanita yang masih subuh. Jika dah menopause, tidak perlu risau. Okey, yang pertama, jika risau haid akan jatuh pada hari-hari penting, sama ada haid sebelumnya tidak teratur atau mengikut kiraan haid beliau tepat jatuh pada hari-hari tersebut, diharuskan mengambil pil hormon bagi menghalang kehadiran haid. Hukum mengambil pil hormon ini dibenarkan oleh syarak. Namun, adalah dinasihatkan beliau mengambil pil hormon tersebut minimum 3 bulan sebelum melepas ke tanah suci. Yang kedua, jika lupa untuk mendapatkan pil hormon lebih awal, 3 bulan dari tarikh ibadah haji, jemaah haji wanita masih boleh mengambil pil hormon. Jenis pil hormon ini diberikan kepada wanita yang biasanya kitaran haid sebelum ini normal. Akan tetapi, dos pil hormon ini agak tinggi berbanding dengan yang pertama. Kesan sampingan mengambil pil hormon seperti mual, muntah, pening sering terjadi. Terdapat juga haid di kalangan mereka akan menjadi tidak menentu. Keadaan ini lagi merumitkan. Doktor akan berbincang lanjut bagaimana pil hormon jenis ini digunakan. Pilihan yang terakhir adalah disyorkan kerana tidak memudaratkannya, iaitu tidak mengambil apa-apa bahan pil, makjun, suplemen atau seumpamanya bagi tujuan mengatur kitaran haid. Biarkan kitaran haid yang berlaku seperti fitrah seorang wanita. Jemaah haji wanita masih boleh melaksanakan rukun dan wajib haji kecuali tawaf. Berbincang dengan pihak tawaf haji jika haid masih lagi tidak kering untuk melewatkan sedikit jadual penerangan. Pihak tawaf haji akan menjadikan guru-guru pembimbing bagi menyelesaikan masalah sebaiknya. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan berikan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Duratin Aina binti Muhammad Syauqi. Saya dari kelas DPHU 3B. Saya nak ceritakan tentang maklumat haid dari segi kesihatan. Kebanyakan gadis mula mendapat tanda-tanda haid pertama dan mula bermenstruasi antara umur 11 dan 14 tahun.
Tetapi ia boleh berlaku pada bila-bila masa antara umur 8 dan 16 tahun. Setiap kitaran haid adalah selama 3 hingga 7 hari. Tempoh antara sebuah kitaran haid ke kitaran seterusnya adalah berbeza, iaitu di antara 21 hingga 35 hari. Anda akan didatangi haid sehingga anda berumur sekitar 50 tahun. Apabila anda mula mengalami sesuatu yang dipanggil menopause, ia adalah apabila badan anda sudah tidak lagi bermenstruasi dan tidak berupaya untuk hamil lagi. Sekian daripada saya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman bin Yusri, nombor metrik DHSU 202024-854. Okey, saya akan menerangkan tentang bab 3 iaitu kesan dan akibat penangguhan haid semasa umrah dan haji. Okey, 3.1. Kesan haid sepanjang musim haji dan adakah wajib membayar fidyah atau dam. Okey, dalam isu ini, kepada jemaah wanita yang kedatangan haid sepanjang melakukan haji atau umrah, sama ada haidnya terputus ataupun berterusan, tidak dikenakan dam, tetapi sekiranya haidnya mendatangkan kemudaratan ketika melakukan tawaf di dalam Masjidil Haram, seperti darah haidnya terkeluar atau terjatuh, maka tawafnya tidak sah dan dikenakan dam. Imam-imam 4 mazhab berpendapat bahawa perempuan yang didatangi haid dilarang melakukan tawaf berdasarkan hadis riwayat bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau kedatangan haid. Dalilnya adalah if'ali ma yaf'alul hajju ghairu an la tatawfu bil baiti hatta tadhari. Maksudnya, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang menunaikan haji, namun jangan melakukan tawaf di Baitullah melainkan setelah engkau suci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, seterusnya, jika perempuan haid itu mengingkari lalu melakukan tawaf, maka tawafnya tidak sah dan dia hendaklah membayar dam. Ulama mazhab Hanafi mengatakan tawafnya sah dan dia dikenakan seekor unta. Begitu juga perempuan yang bernifas dan orang yang berjunub. Kedua-duanya dikenakan seekor unta. Al-Mughirah menyatakan tidak disyaratkan bersuci untuk tawaf, malah ia sunat sahaja. Jika dia tawaf dalam keadaan berhadas, maka dia dikenakan bayaran seekor kambing. Dan jika dalam keadaan berjunub, maka dia dikenakan bayaran seekor unta. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya 3.2. Kesan haid terhadap jemaah wanita ketika melakukan tawaf dan wukuf. Okey, kesannya ialah isu haid, ini pengenalan je. Isu haid ketika dalam ihram haji merupakan perkara yang sering timbul dan menjadi persoalan bagi kaum wanita yang menghadapinya. Ini adalah kerana kadang-kadang haid tersebut datang pada waktu yang tidak dijangka atau tidak diduga, atau kitaran haid keluar tersebut tetap sama seperti bukan sebelumnya, walaupun segala persediaan telah pun dilakukan dengan teratur untuk menahannya, seperti mengambil ubat penahan haid. Ini mungkin disebabkan oleh keadaan perubahan cuaca atau keadaan tekanan emosi ataupun fizikal yang secara langsung mengganggu sistem biologi badan sehingga menyebabkan hormon seseorang wanita itu menjadi tidak menentu. Okay, apabila haid datang ketika hendak melakukan tawaf, iaitu tawaf ifadah, maka ia akan memberikan kesan kepada penyempurnaan haji ibadah haji. Tawaf ifadah seperti tawaf-tawaf yang lain mempunyai syarat-syarat yang wajib dipatuhi supaya tawaf yang dilakukan itu dihukumkan sah menurut syarak. Antara syarat tawaf itu hendaklah suci daripada hadas, iaitu sama ada kecil atau besar, dan najis. Maka dalam hal ini, wanita dalam keadaan haid adalah dilarang melakukan tawaf ifadah kerana termasuk dalam kategori berhadas. Seterusnya, manakala jemaah wanita yang kedatangan haid melakukan wukuf, jemaah tersebut boleh berniat ihram haji, iaitu niat ihram haji tidak disyaratkan bersuci. Dia boleh berwukuf di malam Musdalifah
malam di Mina serta boleh melontar di semua jamrah dan bergunting. Apa yang tidak boleh dilakukan hanya tawaf dan sa'i. Salah satu syarat tawaf mestilah bersuci. Tawaf haji boleh dilakukan setelah haid kering. Selepas 24 jam, kering bermula daripada darah kering, bukan bermula ketika mandi hadas. Selepas mandi hadas dan berwuduk, dia boleh tawaf haji ikut syarat sah tawaf dan sa'i haji ikut syarat sah sa'i. Okey, sekian saja. Saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza Aiman bin Razman dan nombor matrik yang diberi ialah DHU 2020-24-876 dan daripada kelas di PHU 3A. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang 3.3 iaitu faktor-faktor yang membuatkan haid tidak teratur. Baiklah, dalam hal ini terdapat beberapa penjelasan atau faktor dan penyakit yang boleh menjelaskan masalah itu. Yang pertama, ketidakseimbangan hormon yang boleh disebabkan oleh pelbagai faktor. Yang kedua, gangguan stres. Yang ketiga, senaman yang berlebihan akan mengakibatkan hormon tidak teratur. Yang keempat, berat badan yang tidak seimbang seperti penyakit obesiti. Yang kelima, masalah tiroid. Ini selalunya disampingi oleh simptom-simptom tiroid seperti menggigil, kegelisahan, berpeluh ketika malam serta degupan jantung yang laju. Dan yang keenam, kanser ovari atau rahim. Dan akhir sekali, masalah pendarahan yang boleh menyebabkan haid berpanjangan. Baiklah, sekarang kita akan pergi ke 3.4 iaitu kesan pengambilan pil penangguhan haid ketika melakukan haji dan umrah. Baiklah, perlu diingatkan terdapat beberapa kesan sampingan ketika pengambilan pil ini iaitu mual dan loya. Malah, pendarahan yang sedikit yang tidak menentu pada awalnya dan kembung perut. Akan tetapi, bukan semua orang akan mengalami kesan sampingan ini selepas berhenti mengambil pil tersebut. Haid akan datang dalam masa 2 hingga 3 hari. Baiklah, seterusnya, kesan-kesan sampingan yang biasa dialami oleh kaum wanita. Contohnya seperti sakit kepala yang ringan, rasa loya sehingga mengakibatkan muntah yang terlalu banyak, bengkak disebabkan oleh pengumpulan air yang banyak dan akhir sekali pendarahan antara haid. Kita pergi ke nombor 2 pula, contoh-contoh kesan sampingan yang amat serius. Contohnya, sakit kepala yang teruk yang membolehkan seseorang itu jatuh pingsan. Yang kedua, penglihatan atau pendengaran terjejas secara tiba-tiba. Yang ketiga, tekanan darah menjadi tinggi. Dan yang keempat, sakit atau bengkak yang luar biasa pada kaki. Yang kelima, berasa amat sakit ketika bernafas ataupun batuk. Dan akhir sekali, mata atau kulit berwarna kuning atau dikenali sebagai penyakit kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menerangkan pula tentang kesimpulan daripada pembentangan kami ini. Sebagai kesimpulannya, penangguhan haid ketika melakukan ibadah haji dan umrah memberikan kesan yang banyak. Kami menyimpulkan bahawa haid dan nifas pada ketika hari Arafah tidak merosakkan dan menjejaskan ibadah haji. Hal ini kerana haid dan nifas tidak termasuk dalam perkara yang ditegah dan halangan dalam berihram. Oleh itu, perempuan yang didatangi haid pada ketika hari Arafah hendaklah menyempurnakan wukuf dan amalan-amalan haji yang lain baginya selain daripada ibadah tawaf dan sa'i. Ini kerana kedua-dua ibadah tersebut bergantung pada syarat suci daripada hadas untuk melaksanakannya. Okey, sebagai yang kita tahu, haid ini kalau kita tak dapat tahan ketika melakukan haji, maka sekiranya darah itu tertumpah di dalam Masjidil Haram, maka dikenakan dam. Tetapi kalau untuk wanita yang dapat menahan haid, maka tiada apa-apa masalah. Jika sekiranya perempuan tersebut telah suci, maka hendaklah dia mandi wajib. Kemudian selepas itu hendaklah dia menyempurnakan tawaf dan sa'i yang ditangguhkan sebelumnya. Namun begitu, jika sekiranya sucinya datang lewat dan dia risau terlepas rombongan pulang, maka dibolehkan baginya untuk melaksanakan tawaf dan sa'i dan disertakan dengan bayaran dam
Seperti yang saya cakap tadi, iaitu bayaran dam seekor unta bersandarkan kepada pandangan para ulama mazhab Hanafi. Okey. Di samping itu juga kami syorkan juga supaya merujuk keputusan muzakarah haji yang telah diputuskan dalam isu ini. Semoga penjeraan ini memberi kebaikan kepada kita dan kefahaman yang sahih dalam memahami syarat syariatnya serta taufik dan hidayah untuk melaksanakan haji ibadah dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan menerangkan tentang kesimpulan daripada segala yang kawan saya bentangkan, iaitu kesimpulan tentang Gua Hira, Gua Sur, Bukit Tursina dan macam-macam lagi. Okey. Sebagai kesimpulan yang boleh dibuat ialah umat Islam dapat mengetahui dan mengenali gua-gua dan bukit-bukit yang ada di Mekah seperti Gua Hira, Gua Sur, Bukit Tursina, Bukit Uhud dan sebagainya. Setiap bukit dan gua ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri, iaitu dari segi kecantikan dia, keindahannya dan juga ada bukit yang bercahaya seperti Jabal Nur. Selain itu juga umat Islam perlu mengenali lebih lanjut lagi tentang info dan peristiwa yang menarik dan memberi kesan sehingga diberi gelaran nama bagi setiap gua-gua dan bukit-bukit di Mekah. Akhir sekali, umat Islam boleh mengambil iktibar daripada peristiwa gua dan bukit-bukit bersejarah di Mekah seperti sejarah Gua Hira, di mana Rasulullah SAW mendapat wahyu yang pertama dari oleh Malaikat Jibril alaihi salam. Okey. Ini seterusnya rujukan daripada apa yang kami cari. Rujukannya daripada Muhammad Ilyas Abdul Ghani pada tahun 2004, Sejarah Mekah Madinah Al-Munawwarah, penerbit Al-Rashid Printer. Yang kedua, nama Gus Arifin 2014. Ensiklopedia Fiqh Haji dan Umrah Jakarta, PT Alex Media Compute Indo. Yang ketiga, Asima Nur Salsabila 2015, iaitu 1001 Fakta Dahsyat Mukjizat Kota Mekah Jakarta, Lembah Langit Indonesia. Okey, yang keempat, John Supriyanto 2016, Historiografi Haji Menurut Al-Quran, dimuat turun daripada laman web tersebut. Okey, yang kelima, Sabri Muhammad 2019, Mengenal Jabal Sur dan Peristiwa Hijrah Nabi Muhammad SAW. Ini link dia yang berkenaan dengan mengenal Jabal Sur dan peristiwa hijrah. Okey, yang keenam, Miftah Haji Yusuf Fati. Haji ke saya pun tak tahu. 2020, kisah persembunyian di Gua Sur dan dan bukti cinta Abu Bakar. Ni ada peristiwa dia, ada contoh dia, kawan saya sudah bagi tahu. Ini link dia daripada kisah ni. Okey, yang ketujuh, Opini dan Cerita 2019, Jabal Rahmah, tempat bertemunya dan kembali Adam dan Hawa. Ini link dia tentang pertemuan Nabi Adam alaihissalam dengan isterinya Hawa. Okey, yang ke-8 dan terakhir, ini rujukan terakhir, Afif Farhan 2013, kisah Jabal Nur, gunung bercahaya di Mekah. Ini link dia tentang gunung bercahaya itu, iaitu Jabal Nur. Wallahu a'lam bissawab. Ini dia muka belakang kami. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace yo.